الله الله يا الله 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 يا الله. Kita kata ada, mungkin ada sedikit fakta yang kita nak masuk lah. Allah SWT. Okay, sekejap. Tu apa yang selalunya dalam kitab kata, kalau kita kata dia ada lahirnya di kota Makkah. Kalau diceritakan ni, cerita lahirnya dulu. Lahirnya di kota Makkah pada subuh Isnin. Subuh Isnin. Yang dikatakan tahun gajah. Kenapa dirujuk pada tahun gajah? Kerana pada tahun itu Mekah diserang oleh tentera bergajah di bawah pimpinan Abraha. Kenapa dia serang? Sebab dia nak orang pergi tempat dia. Tapi orang pergi Mekah pula. Orang Quraisy tu pergi ke Mekah. Jadi sebab dia marah dia tu, maka diserang dia tentera gajah tu, dikatakan dengan Mekah. Okey. Ustaz, typing error Ustaz. Typing error. Typing error. Tahun galah. Gajah. Akhirnya yatim. Dan ni jika apanya meninggal dunia. Ini yang dikatakan Nabi ni lahirnya Nabi anak yatim. Lahirnya Nabi tu, dia kata lahirnya Nabi tu anak yatim. Lahirnya Nabi tu anak yatim. Okey. Menjadi rasul ia pada usia 40 tahun. Kita kalau buat benda sini, kita kena ada satu penghayatan. Kita kena bayangkan Rasulullah ni macam mana. Dijadikan dia rasul, umur dia 40 tahun dan dia berada di Makkah 13 tahun. Kemudian dia berada di Madinah 20 tahun.
10 tahun. Jadi semuanya 63 tahun. Jadi kehidupan Rasulullah ni, kalau kita ikut kat sini, dia di Mekah, sampai usia 53 tahun. Kemudian dia berhijrah, itu nama berhijrah. Bukan lari, dia cakap lari. Salah tu, lari, bukan lari. Kemudian Rasulullah ni dia di Madinah sampai usia 63 tahun. 63 tahun. Itu dia sampai usia 63 tahun. Okey. Dan dikatakan wafatnya di Madinah. Dan dimakamkan di dia kata dalam masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kalau kita baca buku buku Bazanji kan, dikatakan Rasulullah ni dia punya jenazah tu, kalau ni dikatakan kubah hijau ni, kalau ni dikatakan kubah hijau, makam dia betul-betul berada di bawah kubah hijau. Makam dia ni betul-betul berada di bawah kubah hijau. Jika ni dah dikatakan kubah hijau, begitu. Ini kubah hijau Masjid Nabi. Jadi dulu saya ada buat tajak lah, ketika gaji saya buat tajak tentang kubah hijau ni, bawah ni ada jasad yang mulia. Jasad yang mulia itulah dikatakan jasad Rasulullah. Kalau ini disebut kubah hijau, dalam kitab Janji dia panggil kubah hijau. Ni kubah hijau Masjid Nabi. Masjid dipanggil Masjid Nabawi. Panggil ini kubah hijau Masjid Nabawi. Okey, di bawah itu direct di bawah ni, dia terus letak beko-beko. Kat sinilah. Kat sinilah adanya makam. Di sinilah dikatakan makam Rasulullah. Ini dikatakan, inilah dikatakan makam Rasulullah. Jadi kalau kita tengok pada kita keluar hotel, pergi masjid, kita kena jelas aku berhijau ni. Sudah letak ni jasad yang mulia. So, jasad Rasulullah SAW. Okey. Ni. Okey. Apa lagi fakta yang sebaiknya kita tahulah untuk mengenalkan Rasulullah ni. Okey. Dia cerita pasal bangsanya. Bangsanya ni bangsa Rasulullah. Okey. Mungkin sedikit lagi lah kita cerita. Dari bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni merupakan penghulu, dikatakan apa?
yang menjadi penghulu pada kaum Arab. Jadi bangsa Quraisy ni dikatakan bangsa yang mulia lah. Dikatakan bangsa yang mulia. Bangsa yang mulia. Okey, alamak. Okay. Menjadi penghulu kepada kaum Arab. Mulianya Rasulullah ni. Okay. Keturunannya, maknanya keturunan ni dia punya salah silah kot, nama-nama gitulah kita sebut keturunan ni. Ini ada satu keturunan ibu dia, ini satu keturunan ayah dia. Okey. Ini kita padamlah ini. Okey. Lama. Ini apa? Ini keturunan ayah. Kata mak orang mana, bapa orang mana, ni. Ini keturunan bapa atau kita kata ayah Rasulullah SAW. Ni nama-nama ni. Ada ustaz dia hafal ni. Sampai ke Nabi Adam dia hafal. Dia pernah dengar ustaz ada sebut. Satu. Ni. Bin Adnan. Ni. Lepas tu ada pula keturunan daripada ibu dia. Ini ibu dia. Kat mana dia bertemu keturunan ni? Sini. Kat sini. Bertemu nasab ibu dan ayahnya di lelaki yang bernama Hakim. Hakim yang digelar Khilaf. Ini nasab keturunan. Ibu ni. Untuk nampak atas tu Khilaf sama. Okey. Isteri Rasulullah. Ada 9. Ni. Isteri Rasulullah. Kita tahu nama ibu-ibu Amirul Mukminin ni. Katik nama dia, ada berkat dia. Ada berkat. Apa saja yang menjadi hubungan Rasulullah ni, dia ada berkat. Jadi 8
8 dan 9. Tak nama dia. Aisyah tak ada nama. Aisyah. Tinggal satu ni. Berbosan. Aku tinggal. Khadijah. Aisyah. Dah. Safiyah. Dah. Saudah. 2, 4, 6, 8. Saudah. Dah. Apa tinggal? Hafsah. Sudah. Maimunah. Sudah. Ramlah. Sudah. Hindun. Macam bosan menang tak ada. 2, 4, 6, 8, 10. Khadijah Ustaz. Ah? Khadijah. Sebab saya fikir ni boleh tinggal Maria ni buat besar ni. Saudah, 23, 45, 28, 9. Dia lebih 9 ni. Zainab. Zainab pun tak ada. Juwairiyah. Afiyah. Safiyah dah. Zainab. Tak, saya dah tertinggal ni. Aku dah tinggal. Aku tengah tinggal. Okey, tak apa. Kita buat satu. Pelan-pelan. Aisyah. Jadi ikut lebih sembilan ni. Khadijah. Buat dua. Saudah, Hafsah, Maimunah. Hafsah ni anak pada Kedah Hussainah. Bukan. Saudah, Hafsah, Saudah, Hafsah, Maimunah. Hafsah, Maimunah. Maimunah ni ada pada benda hadis. Maimunah ada nama dia. Maimunah. Maimunah. Ramlah, Hindun, Zainab. Ramlah, Hindun, Zainab. Hindun, Zainab. Okey. Juwairiyah. Juwairiyah. Empat dan 8. Boleh dia tinggal? Dia tinggal lagi aku ni. Safiyah tu. Safiyah. Safiyah tak ada. Safiyah. Hafsah dah. Safiyah tinggal. Yang hamba abdi tu Ustaz Maryam Kiptiah, apa nama tu? Maryam. Anak Nabi Ibrahim, dapat anak Nabi Ibrahim tu kan. Maryam. Jerusalem Ustaz.
Okay. Dan Ummu Salamah, Ustaz. apa? Ummu Salamah. Apa? Ummu Salamah. Ada lagi tak ada? Ada. Ummu Salamah ada tak? Nama tak ada. Ummu Salamah. Aman memang isi dia. Memang. Aman tu. Kena masuk satu lagi. Sekejap saya ambil tulis filan je lama. Saya tak ingat. Maaf lah kalau ada kurang ke apa. Yang dulu ambil nama dia kitab. Okey. Lepas tu ada lagi yang dikatakan kalau kita belajar tentang Rasulullah ni, ada satu lagi patah anak-anak Rasulullah. Tu yang diajar di tadika-tadika ni. Putera dia tak panggil anak dia panggil putera, puteri Rasulullah. Ini istilah dia untuk pada Nabi Muhammad SAW, untuk puteri dia. Maka dalam kitab dia ceritakan tentang ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ini yang dinyanyikan oleh cucu-cucu kita ni. Ni. Ustaz, ada lagi seorang isteri Rasulullah, Raihanah. Anak aku saya tak ingat. Saya tengok buku ni lah, ada nama Raihanah. Dia kalau ikut buku dia tulis sampai 13. Raihanah ada Raihanah tu saya tak berapa pasti. Tapi tak apa. Dia tulis Raihanah kan. Memang nama ni pernah dengar juga Raihanah ni. Ada juga cerita tak ramai yang masukkan nama dia. Raihanah binti Sam'un bin Zaid. Okey. Ni anak-anak Rasulullah ni. Ini. Itu yang dia nyanyikan tu. Pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalsum. Okey. Jadi daripada keturunan yang sekarang ni adalah daripada sini. Yang banyak yang kata keturunan Nabi daripada sini lah. Fatimah ni dia berkahwin dengan Ali. Kan? Sayyidina Ali Abi Thalib. Jadi daripada sinilah lahirnya dua nama yang besar. Apa tu lahirnya Hasan. Lahirnya Sayyidina Hasan. Dan lahir juga dari sini satu lagi nama yang cucu Rasulullah yang sangat popular. Jadi nama dia dua ni Sayyidina Husain. Kalau kita cerita keturunan tak? Sayyidina Ali ni dia pangkat apa dengan Nabi ni? Sepupu. Ni nama sepupu. Ada sepupu. Ini adalah sepupu Rasulullah. Ini cuba sedikit lah yang elok kita tahu tentang Rasulullah SAW. Elok tahu.
Jadi nota tambahan lagi pula ni. Okey. Contoh sini. Banyak kali salin, banyak kali catit. Kalau dulu mungkin dah catit, nanti akan menambahkan lagi. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dia beri kita satu keyakinan yang gitu lah. Nota tambahan. Apa yang kita nak kata, wajib seseorang itu beriman. Dia kata gini Sepertinya wajib juga mukallaf itu beriman pada perkara berikut. Okey. Sekejap. Satu, kita tengok apa? Tujuan diutuskan. Ini yang Rasulullah pernah cakap ni. Bila ada seorang bertanya pada dia, siapa nama tu? Allah. Apa tu? Tufail. Tufail ni penyair di Yaman. Dia kata apa? Kenapa Allah hantar engkau, wahai Muhammad? Kenapa Allah hantar engkau ke muka bumi, wahai Muhammad? Apa jawab Rasulullah bila Tufail tanya dia macam tu? Apa jawab dia? Aku dihantar untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Ini Allah lah. Ini salah satu tujuan yang dicerita lah. Lepas tu, ada lagi satu yang diceritakan dalam kitab. Kenapa dia hantar Rasulullah ni? Membawa khabar gembira bagi yang taat. Salin nak ni? Salin nak? Wah, Salin wah? Salin Ustaz. Jangan muka kekut, relax. Dah, relax. Tapi berkerut sikit, Ustaz. Makan popok, Salin. Oh, tak boleh, Ustaz. Minyak ke tak ada, Ustaz? Dia ada dua lah. Satu. Dua. Kita kena beriman. Kenapa Rasulullah didatangkan? Bukan nak ajar orang berniaga, tak. Dia bukan nak ajar orang berniaga. Tapi dia bawa berita gembira, dia bawa khabar. Jadi nak mengajar memustahilkan Allah, nak sembah Allah ni, maknanya tauhid ni mengesakan Allah ni, kenal Allah betul.
Lepas tu dia beri khabar tentang apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang dan cara-cara nak ibadah, nak sembah macam mana. Tu dia punya tujuan utama dia. Ha. Dan datangnya adalah membawa Al-Quran. 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 Bagaimanakah Rasulullah ini? Ni. Jadi kita tahu dia utuskan satu dan dia diutuskan dengan membawa Al-Quran. Ini dikatakan mujizat. Kita. Okey. Lepas tu, wajiblah juga meyakini apa? Ni dalam bab kerasulan ni. Hendaklah juga meyakini Rasulullah ini adalah Nabi Muhammad SAW ini yang kita dilahirkan, cuba mengenal dia sampai lahir rasa kasih. Dia adalah sebaik-baik kita ni. Ya tu. Bawah ni pula kamu. Jimat ketah mahal. Jimat ketah mahal. Bukan ni pula. Jimat ketah mahal. Jangan membagi. Ni. Tu mungkin boleh sambung sikit lah kat sini. Apa lagi fakta? Dialah Nabi dan Rasul yang terakhir di maknanya tak ada Rasul lagi lepas ni. Kalau ada yang mengaku, maknanya dia mengingkari akan apa? Mengingkari akan hadis. Atau orang yang mengaku diri Rasul ini dikatakan kufur lah dia. Dia kufur. Dia kufur. Mengingkari akan hadis. Nombor 3, fakta yang kita kena tahu tentang Rasulullah ni, dia tidak memiliki sifat ketuhanan sebab dia bukan Tuhan. Rasul ni dia bukan Tuhan. Nombor 3, tidaklah pada mereka ini bersifat ketuhanan. Yang bersifat ketuhanan hanyalah Allah. Tak payahlah. Ini. Dua. 3. Baca lagi sikit. Maksum ia daripada segala dosa. Khusyuk salin dia. Dapat suara tak dengar langsung. Senyap. Ustaz, ada Ustaz cakap maksum tu bersamaan dengan apa ni Ustaz? Maksum ni bersamaan dulu saya dekat apa? Apa dia? Saya dah lupa dah. Satu sifat Rasulullah yang boleh diterima dengan nama maksum. Amanah. 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 So ni boleh disebut juga dengan nama amanah.
Amanah. Peristiwa Rasul sebuah amanah. Nak sama tu amanah, maksum, tu sebuah perkataan yang sama. Okey. Rasul ini adalah di kalangan manusia. Tok dia kata dia ni malaikat. Tok dia. Nombor 5. Ni. Ini apa ni actually? What is this? Apa ni? Kita dengar ni apa? Dia panggil apa ni? Sifat. Definasi mungkin lelaki. Ada perempuan yang diberi wahyu kan. Tapi bila perempuan dia tak boleh jadi rasul. Okey. Lagi. Alamak, dah tukar slide pula Ustaz. Dengar suara orang cakap gitu. Alamak, dah tukar pula. Baru dia nak salin lah. Saya dulu. Tak sempat screenshot Ustaz. Oh, sebab Tak tahu je. Oh, kadang. Selalu macam tu. Alamak. Jap. Baru Aduh. apa pen tak jatuh pula. Dia dah tukar slide. Laju je Ustaz. Jaga pelan. Ustaz ni kan orang tua mengajar. Ya, orang tua belajar. Tahu tak orang yang mengajar pun orang tua. Tak Sama terkejar. lah. Tak terkejar Ustaz. Betul Ustaz. Tu pengalaman banyak Ustaz. Betul. Ustaz, Pen pengalaman jatuh banyak Ustaz. bunyi. Alamak, slide dah lain. Betul Ustaz. Memang betul, itulah kenyataan Ustaz. Saya ulang. Kesian. Ustaz minta tolong sebelum tukar slide bagi tahu dulu Ustaz. Tak, Dia- slow sikit Ustaz. Dia Slow. tukar slide, dia tak boleh beritahu. Dia macam malaikat maut. Dia datang dah cakap. Slow Ustaz. Pelan-pelan. War, I don't care. I don't care. Okay. Gua berkali jatuh pen tu. Bergaduh lah cucu. Topanya pen dia boleh lari. Topan nak lari. Ustaz macam nampak Ustaz. Betul Ustaz. Kenyataan betul Ustaz macam nampak betul Ustaz. Topan tengah lari cucu datang pula. Topan. Rumah dah panggil. Kak ini panggil. Bang, nanti kejap. Aku tengah kali. Tengah kabut ni. Nanti kejap. Okey, nombor 5. Kita tengok lagi fakta. Nombor 6. Dalam Rasul ini diberi wahyu dan Rasul ini juga sambung dekat slide tadi dikatakan apa? Diberi mukjizat. Nombor apa ni sambung ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 lah. Tadi 5 kan? 6 Ustaz. Ni 6 lah. Ni 6 lah. Istilah dia ni diberi mukjizat. Mukjizat. Apa lagi? Juga dalam meyakini Rasul ini secara keseluruhan. Tak boleh kata Rasul Nabi Zulkifli, bukan, tak boleh. Bukan. Dia mesti secara keseluruhan. Bagi dia ni diiktiraf sebagai Rasul, kita kena yakin. Nombor 7. Nombor 8. Sebaik-baik ikutan. Uswatun. Apa kata tu? Uswatun apa? Uswatun hasanah. Hasanah ni baiklah. Hasan. Kebaikan. Ahsanu amala. Itu yang dalam surah apa? Al-Mulk. Alladhi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Malam ni jom kita pergi serang surah Putrajaya. Ramai-ramai bagi nampak beliau sikit. Cantik tu. Okey. Apa lagi?
2, 4, 12. 12. 9. Kalau saya terduplikat, kita beritahu. Ustaz, Nombor nombor 9. 8 tu dah, Ustaz. Hah? Nombor 8 tu sudah. Nombor 8 sudah. Ya. Tak apa. Okay, kalau duplikat beritahu. Okay, ini nombor 8. Lapan, 10. Lagi 2. Oh, ini kot. Ini dia. Ini dia rasanya. Mungkin berapa? Sekolah ni. Dikatakan beriman pada Rasul ini adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya secara tafsil. Okey. Ni tajuk lain ni Ustaz. Tak, bendanya sama juga. Beriman pada Rasul juga. Sifatnya ni terbagi kepada berapa? Satu, sifat wajib. Ni nama sifat wajib. Nombor 2, nama dia sifat Mustahil. mustahil. Lagi harus. Mustahil. Sifat mustahil. Lagi satu, anak-anak. Apa nama sifat dia? Harus. Harus. Ni sifat harus. Wajib ada 4 perkara. Mustahil ada 4. 4 perkara. Dan harus ada 1. 1 je perkara. Okey. Inilah. Okey. Dot. Ada sambung. Dan wajib juga mengetahui akan dalilnya. Dalil ni terbagilah dia kepada 2. 2. Amboi, dah lama, dah pandai jawab pun jangan ngantuk. 2. Ini dah macam dah peringkat, dah pandai ni. Berapa tu? Macam nak menguap dia jawab. Kan Ustaz dah muntah Ustaz. Dah muntah. Muntah. Muntah, banyak belajar tak apa. Jangan muntah nanti. Jangan buat cerita. Apa? Tadi apa ni? Naqli. Yang kita tu. Aqli.
Okey, 1, 2, 3. Okey. Dalil-dalilnya ni apa? Nya ni apa? Yang berkaitan Dalil merujuk pada apa? Rasul. Sifat-sifat Sifat Rasul, beriman kepada Rasul. Sifat-sifat Rasul. Yang menunjukkan kalau kita kata fatanah, apa dalil dia? Gitulah. Itu maksud dia. Fatanah. Apa dalil dia? Itu dalil dia. Okey. 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 Pindah ni. Bukan pindah. Salin boleh. Salin. Muntahlah salin. Salin. Ni. Okey. Ni. Okey. Apakah dia kita kata 4 sifat? Tadi lah 4 sifat. Cuba isi sendiri dulu. Ni. Ni dekat bawah ni lah. Ni. Taruh makna lah. Kadang-kadang kita lupa kan. Ni apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Lepas tu kita letak pula dia punya apa? Lawan dia lah. Bila kita kata mustahil, mesti ada lawan dia. Jadi lawan kepada tu adalah khianat. Ini benar, ini dusta. Menyampaikan ni lawan dia menyembunyikan. Okey, ini menyembunyikan. Ini bijaksana ni lawannya bodoh. Jadi lawannya. Lawannya. Okey. Ini pada apa ni? Pada akal. Ini pada akal. Ini kita sebut ini. Sebut banyak kali tau. Nanti dalam kita dapat. Pada akal. Dan juga sifat harus ini juga dikatakan pada akal. Akal. Dua. Okey.
Ini apa? Bersifat dengan sifat manusia. Detailkan sikit lagi. Apa dia buat manusia? Tulis dah apa-apa. Kahwin, Makan, kahwin, minum, kahwin, tidur, dan lain-lain. Apa lagi? Sedih, gembira. Itulah perasaan. Kita kata sedih. Rasulullah ni juga pernah sedih. Gembira, Rindu. rindu. Janganlah cakap rindu. Ini malam Jumaat. Okey. Ni, sedih, gembira dan lain. Okey, ini sifat manusia. Dan tidak mengurangkan martabat dia sebagai Rasul. Okay. Ustaz, Oi, adakah ini semua sifat Rasul Ustaz? apa? Sifat semua Rasul sifatnya. Ya je. Okey. Lepas tu, daripada sifat ni, inilah dikatakan, yang dikatakan Muhammad Rasulullah bila ada sifat ni. Dia dikatakan mengisbatkan, bila kata dua kalimah syahadat, mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan perbuatan Allah dan mengisbatkan Rasul. Ada 4. Ini 4 ni dipanggil rukun apa? Rukun syahadah. Rukun syahadah. 4 perkara. Okey. Ni 4 ni. Apa, what is the next step required? Kita dah tahu 4 ni. Kita nak tengok apa? Nak tengok akan dalil. 4 ni. 4 ni dipanggil sifat kepada Rasul. 4. Lepas tu, untuk lebih kemas lagi ilmu tu, mula-mula tahu dia punya takrif. Takrif. Jadi kita yang paling bagusnya kita sifat Rasul ni kita dapat baca ilmu dia sedikit lagi. Apa dalam kitab kata, kitab tauhid kata, apa takrif ni? Takrif mengikut kehendak syarak. Apa takrif kata Rasulullah ni cakap benar? Tu yang bagus tu. Jadi nak kena tahu takrif dia. Kita dah belajar dulu ni. Ni. Waduh Ustaz, banyaknya nak salin. Gagal lah. Sakit lah tangan, jari. Okey. Satu dulu lah, Bang Dan. Ni yang tahu dulu. Ini pening. Ni takrif apa ni? Takrif kepada benar. Apa dia katakan betul ni? Tiadalah ia berbohong. Walaupun dalam gurauan. Ni ya.
Ustaz dalam suku Ustaz Maghrib di Putrajaya Ustaz. Ya. Maka wajib dia kata pada syarak kita buat hakikat. Okey, kita dah lama tak sebut perkataan ni. Ni wajib bersyarak ni. Tapi dia jatuh dalam wajib apa? Semi. Wajib usuli. Boleh. Ni apa? Hakikat ni keyakinan yang benar seperti mengikut aliran ahli Sunnah wal Jamaah. sunnah wal jamaah. Okey, lanjut sambung. Typo Ustaz, dia adalah ia berbohong. Petak kuning atas. Okey, sambung. Okey, sambung nanti. Kan apa? Siap-siap yang kita ya. Ustaz, nanti ada nak buat ni, apa ni? Ceramah tentang kurban ke? Saya, Ya. tak ada. Tahun depan nak buat? Okey. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, insya-Allah jumpa. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.